Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi pada sahabat-sahabat FB ya. Hari ini seperti yang kita janjikan kita saya mulakan lagi satu episod Borak Arca setelah berlakunya 5 episod yang lalu ya. Sementara kita tunggu dulu seperti biasa ada sesi warm up dulu untuk mendapatkan audiens kita. So jadi sekarang untuk hari ini kita akan berada dalam episod ke-6 selepas kita laksanakan 5 episod yang awal So hari ini kita tengok pula episod ke-6 sementara kita tunggu. Tadi ada teknikal sedikit maka saya mula agak lambat selalu saya mula sebelum pukul 9. Tapi hari ini saya mula terlewat sedikit sebab ada gangguan teknikal di sini tadi. So harap sahabat-sahabat semua dapat bersama saya pada malam ini. Satu episod yang saya rasa juga dinantikan oleh sahabat-sahabat kerana saya dalam episod kali ini saya membawa orang yang tepat lah untuk membicarakan seni ataupun seni arca di dalam konteks sekolah So saya bawa tokoh-tokoh. Saya berfikir tak perlu saya bawa orang-orang yang terlibat dalam konteks berjawatan tinggi saya bawa orang yang agak umbi yang melaksanakan pembelajaran seni visual di sekolah. So untuk hari ini saya membawa seramai agak lumayan 4 orang sahabat-sahabat guru-guru yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan seni visual di Malaysia ini malahan saya juga membawa beberapa orang guru-guru yang memang terlibat secara langsung practicing dalam bidang arca, dalam bidang seni visual yang bergerak aktif dalam dunia seni tampak di Malaysia ini dunia seni visual di Malaysia. So saya fikir mereka ini boleh memberikan nanti pandangan-pandangan sedikit perbincangan tentang apa yang berlaku seni visual kita di sekolah dan khususnya tentang seni arca bagaimana berlaku di peringkat sekolah. So saya fikir tanpa melengahkan masa lagi sebab ahli panel kita agak ramai pada malam ini. Saya fikir untuk segmen pertama saya tundakan untuk minggu ini ke minggu yang akan datang. Tapi untuk hari ini kita terus menjemput untuk segmen yang kedua bicara bersama panel-panel kita. Saya menyebut panel pertama yang pelukis terkenal Tuan Haji Harun Mokhtar. Okey. Tuan Haji Harun Mokhtar. Tuan Haji Harun mana dia? Belum masuk lagi nampaknya. Tuan Haji Harun. Tak masuk lagi panel kita yang kedua Cikgu Roslan Cikgu Roslan dari Pontian seorang yang aktif juga. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu Roslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Cikgu? Sihat Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah sudi hadir pada malam ini bersama Borak Arca Okey, ini dia tuan-tuan dan puan-puan sahabat kita Cikgu Roslan yang juga seorang yang aktif dalam berkarya khususnya dalam bentuk-bentuk dalam kerja-kerja pengarcaan panel yang ketiga pada malam ini saya bawa juga seorang yang aktif di bahagian selatan Cikgu Nur Azlan Ahmad juga dari Johor Bahru. Assalamualaikum Cikgu Azlan. Cikgu Nur Azlan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Saya ingat tidak asing lagi kepada sahabat-sahabat FB kerana beliau ni aktif juga founder ataupun pengasas Art Gang yang dikenali ramai So Cikgu Azlan, terima kasih sekali lagi. Haji Harun dah muncul ni, saya jemput sekali lagi Haji Harun. Tu dia. Assalamualaikum Haji. Okey, apa khabar? Kalian kita bersama Haji Harun agak terganggu Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum Haji Harun. Dengar tak suara saya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Tak dapat lah. Assalamualaikum. Okey, cuba bagi tanda bagus ni Haji kalau dengar suara saya. Okey, tak apa, saya fikir nanti kita akan berterusan lagi.
kita ada seorang lagi panel Cik Yusof Cik Yusof Saad dari IPG Kedah tapi saya masih lagi menunggu beliau untuk masuk tetapi setakat ni belum lagi masuk. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir kita tinggal 2 orang Haji Harun tu Tuan Haji Harun Mokhtar untuk tuan-tuan berada di Sabak Bernam di studio merahnya di tengah-tengah sawah. So besar kemungkinan ada sedikit gangguan ketika kami buat rehearsal petang semalam dan tadi tak ada masalah. Okey Okey Haji Harun Assalamualaikum Ji, boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dia agak lambat sikit. Ji Okey, terima kasih dapat join. So saya fikir Alhamdulillah. Banyak gangguan lah. Macam mana Ji? Tak apa. Okay, Boleh. Tak apa, boleh. Ni saya cuba mulakan sesi ni dengan itulah. Saya mula dengan sahabat kami Haji Harun Mokhtar seorang pelukis sore ni. Mungkin saya kalau boleh kita ni satu soalan umum yang mungkin kita boleh sharing bersama. Kalau boleh Haji Harun bagi sedikit pandangan, pendapat ataupun menerangkan kepada sahabat-sahabat di luar sana bagaimana kedudukan seni visual secara umum di sekolah, khususnya di Kolej Tingkatan 6 Haji Harun ni mengajar di Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam Ji Kalau tu silakan Haji Harun sedikit perkongsian. Ya, betul. Okey, terima kasih Dr. Sekarang saya dalam talian, jadi saya akan bercakap berkaitan dengan kedudukan seni visual secara umum di kolej saya lah Jadi umumnya di kolej saya ni ada lebih kurang 260 student yang mengambil seni di mana lebih kurang ada 5 orang guru yang mengajarnya iaitu semester 1 dan semester 2 lah sebab STPM sekarang kita ada hanya 3 semester di mana ramai pelajar yang mengambil subjek seni ni atas faktor keputusan mudah untuk mendapat kelulusan yang baik Pertama kerana subjek ini menawarkan pada semester 1 itu umumnya mereka hanya belajar teori, manakala semester 2 mereka Okey. Sikit gangguan nampaknya di situ Haji Harun, halo Haji. Mungkin talian dia. Okey. Okey, tak apa kita nanti mungkin berjumpa lagi sekali dengan Haji Harun. So mungkin saya nak pindah kepada Cikgu Roslan Idris Cikgu Roslan yang berpengalaman walaupun sekarang dikabarkan telah berpencen tapi saya fikir beliau juga bergiat aktif di sekolah untuk melihat boleh tak dengan sedikit pandangan Cikgu Roslan pengalaman di sekolah bagaimana kedudukan seni visual itu secara umum di sekolah Cikgu sendiri. Silakan Cikgu Roslan. Okey, terima kasih Doktor. Salam al-hijrah. Saya nak sebut ke belakang dulu berkaitan dengan kedudukan seni visual ini secara umum, iaitu kalau kita ingat zaman dahulu pendidikan seni visual ni dikenali dengan mata pelajaran seni lukis dan pertukangan tangan. Itu saya ingat dalam era 60-an 70-an lah. Selepas itu berlaku perubahan mengikut peredaran zaman dan ditukarkan kepada mata pelajaran pendidikan seni. Kalau tak silap tu dalam era 80-an 90-an lah. Kemudian setelah beberapa tahun diperkenalkan dan lepas tu diubah balik semula menjadi mata pelajaran seni visual, dan saya lihat dia kekal lah sampai sekarang ini. Atas apa? Atas kesedaran masyarakat terhadap pentingnya seni visual ini dalam kehidupan manusia lah. Iaitu memfokuskan kepada, mengkhusus kepada seni tampak dan bukannya kepada seni-seni yang lain seperti seni muzik, seni teater, seni mempertahankan diri dan lain-lain seni lah. Jadi ini di sini hujan lebat ni Doktor.
Takut okey. gangguan pula ni. Harap Tapi tak ada gangguan lah. tak apa. Jadi InsyaAllah. doktor, lebih 32 tahun terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual di sekolah. Saya melihat hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memertabatkan pendidikan seni visual ini sebagai mata pelajaran yang merentas kurikulum. Yang merentas kurikulum sebenarnya telah dan sedang berjalan lancar. Kemudian kita lihat di kalangan cikgu-cikgu di sekolah dan pentadbir malah masyarakat, ia macam sudah ada satu peningkatan terutamanya dari aspek pemahaman dan kesedaran mereka bahawa pendidikan seni visual itu penting dalam kehidupan. So mereka sudah mula mengerti bahawa seni visual ini bermaksud satu proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek-aspek seperti pemahaman, penghayatan, kritikan terhadap perasaan estetik dan kreativiti melalui daya imajinasi pelajar terhadap sesuatu konsepsi. So bagi saya lah kefahaman ini sangat penting kerana dia menyumbang dalam melahirkan tenaga kerja profesional dalam pelbagai bidang seperti kalau kita lihat jurutera, arkitek, pereka dan lain-lain yang sebenarnya amat diperlukan di negara kita, dan sebenarnya pengalaman ini sangat berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan seni visual. Jadi masyarakat sekarang dah nampak tu. Di guru-guru di sekolah tu dah nampak dah. Kemudian di sekolah kalau kita lihat tak dapat kita nafikan bahawa banyak masalah-masalah terutamanya dalam mengurus dan melaksanakan pendidikan seni visual itu, terutama dalam panitia, dalam persatuan. Antaranya yang biasa kita dengar ialah di sekolah pun, semua sekolah lah macam ni kan, seperti peruntukan panitia seni visual itu yang orang kata ciput lah, sikit berbanding dengan mata pelajaran yang lain seperti kemarian hidup, seperti sains contohnya. Jadi yang keduanya, guru-guru yang dilantik itu mengajar seni visual di sekolah, sebahagiannya adalah guru-guru yang dia bukan option pun. Jadi dia macam tangkap muat jugalah. Kemudian yang ketiganya, pelajar-pelajar kurang minat. Atas faktor apa tu nanti mungkin ahli panel lain boleh membincangkannya lah. Yang ketiganya, yang keempatnya, ada kalangan yang tidak mendapat sokongan daripada pentadbir. Jadi semua ini menjadikan hasrat untuk pendidikan seni visual itu untuk disukai, untuk semakin jadi pudar dan tidak kesampaian. Ini sebenarnya masalah yang sama yang kita hadapi di kebanyakan sekolah-sekolah di Malaysia ni. Bukan kita punya sekolah saja, tetapi menjadi satu masalah yang menyeluruh lah. Sebagai guru seni visual biasanya akan menghadapi perkara-perkara yang sebut lah. So bagi saya lah, seharusnya kita sebagai guru seni visual adalah guru yang bertindak aktif, proaktif, kreatif, produktif dan sentiasa merancang dan melaksanakan aktiviti dan program serta mencipta pencapaian dan kejayaan dari masa ke masa. Mencipta banyak pencapaian, mencipta banyak kejayaan yang dia akan mengharumkan nama sekolah, dan bila nama sekolah ni harum dengan kejayaan-kejayaan, nanti pengetua akan sayang dengan sendirinya. Bila pengetua dah sayang ni, walaupun pentadbir itu bukan orang yang minat seni, namun mereka akan ada satu perkiraan lain untuk menjadi asbab kepada setiap permohonan kita untuk mendapatkan bantuan, keutamaan dan kelulusan untuk menjalankan kita punya program dan aktiviti. So yang akhirnya bagi saya amat penting pihak pentadbir melantik guru-guru menjawat jawatan guru seni visual ini dari kalangan
mereka yang betul-betul option. Ini masalah dari dulu sampai sekarang lah. Lebih kurang sama je. Kenapa dia penting? Bagi saya, ia bukan sekadar menyampaikan teori ataupun kritikan seni semata-mata, tetapi dia bahkan lebih diamat menitik beratkan kepada kemahiran, pengalaman dan jiwa seni guru itu untuk mengendalikan panitia ataupun mengajar pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik kelas. Itu dia doktor daripada saya. Okay, ya. Terima kasih Cik Roslan banyak input yang diberi tu dan beberapa yang boleh saya pick up tu dikatakan permasalahan-permasalahan bajet dan sebagainya dan latest saya fikir tentang apa nama tu guru option dengan guru tak option. Nanti kita bincang perkara ni sebab kita nak pergi ke Cikgu Azlan dulu. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat FB yang masuk saya tak sempat bertegur sapa tadi kerana saya telah melewati masa yang sebenar Ni ada sahabat-sahabat ni ada juga beberapa soalan dah masuk Nanti kita akan cuba angkat soalan-soalan ini So saya fikir saya nak pergi kepada Cikgu Azlan Cikgu Azlan Azlan Ahmad Mungkin soalan yang sama juga, bagaimana sekolah rendah tadi kita mendengar Tuan Haji Harun dari Kolej Tingkatan 6, kita mendengar dari Cikgu Roslan dari sekolah menengah lihat tak sekolah rendah bagaimana seni visual ni secara umum ni dulu sebelum kita masuk soalan kedua untuk pertanyaan kedua tentang seni archive sendiri So untuk sahabat-sahabat di luar, ini soalan pertama ni saya secara umum dulu seni visual di sekolah. So Cikgu Azlan, bagaimana di sekolah rendah Cikgu Azlan? Pandangan Cikgu Azlan, silakan. Okey, terima kasih Dr. Rosli. Saya tahun ni adalah tahun yang ke-20 saya mengajar di sekolah rendah. Dan sebagai guru seni, saya juga terlibat sebagai jurulatih utama untuk peringkat kebangsaan hampir kira dah 10 tahun lah. Kalau sebelum tu saya ialah jurulatih utama negeri. Jadi saya bergerak. Saya bukan hanya terlibat dengan perkembangan yang berlaku di sekolah saya saja. Tetapi saya terlibat dengan guru-guru daripada sekolah-sekolah lain, khasnya Johor, negeri Johor dan juga beberapa daripada negeri-negeri lain. Memang timbul isu guru option, guru bukan option. Pada saya tu guru bukan option dia belajar. Sebab masa saya terlibat dalam sebaran kurikulum, guru-guru memang dia nak belajar. Kalau tengok pada KBSR, kurikulum bersepadu sekolah rendah yang sebelum tu, KBSR, sebelum KCSR, kurikulum tu kelihatan seperti kalau dia bukan option, dia tak boleh nak mengajar sangat. Sebab dia lebih pada proses, macam mana nak buat gambar, macam mana nak buat gambar, macam tu lah. Tetapi kalau pada KCSR, pada saya kurikulum yang baru ni dia dah jadi lebih baik. Mungkin saya nak share satu model. Saya share screen. Okay. Saya cari saya punya. Sebab kalau melihat kepada modul kurikulum sekarang ni, saya tak jumpa pula kat mana ni. Tak apalah. Kalau kurikulum sekarang dia dah bagi pada modul. Kalau dulu lebih pada bidang menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, mengenal craft. Tu dalam kurikulum KBSR. Sekarang ni pun masih ada lagi, tetapi kurikulum sekarang ni dia dah lebih kepada modul pula. Maksudnya yang pertamanya modul bahasa seni. Kalau dulu bukan tak ada cikgu-cikgu bercakap tentang bahasa seni, tapi tidaklah diberi penekanan macam mana kurikulum sekarang ni. Kurikulum sekarang ni cikgu-cikgu mula belajar. Sebabnya 10% penekanan dalam PDPC di dalam bilik darjah mesti bercakap tentang bahasa seni. Sebab modul bahasa seni tu ada 10% mesti bercakap. Paling tidak masa pengenalan, tunjuk gambar, tunjuk hasil, contoh-contoh, cikgu akan bercakap tentang unsur seni dan prinsip rekaan lah yang terdapat dalam karya tu. Yang keduanya modul kemahiran, modul kemahiran seni. Modul kemahiran seni ni pula, kalau sebelum ni KBSR, dia fokus terus pada proses nak buat benda tu.
Maksudnya nak buat apa? Nak buat gambar, melukis, lukisan, terus buat lukisan. Tetapi untuk modul yang baru, untuk KCSR ni, cikgu-cikgu, dia kalau ikutkan 40% daripada penekanan untuk PDPC dia adalah kemahiran seni. Contoh maksudnya, kalau katakan untuk kemahiran seni ni, dia kena katakan nak melukis, dia kena kenal dulu pensel macam mana. Tekan macam mana kesan dia, kalau dia tekan sikit macam mana, bengkak kalau dia lorek tu kasar macam mana, pensel tumpul macam mana, arang macam mana, kalau catatan pula watercolor macam mana pula kesan dia explore. 40% adalah benda tu. Jadi cikgu belajar, tak adalah satu tekanan untuk melihat hasil kerja siap masa ni. Masa ni tak. Apa dia buat adalah penemuan. Kemudian modul yang ketiga, modul ekspresi seni. Dia express. Maksudnya dia mula berkarya. Masa ni berkarya. Daripada pengalaman, daripada bahasa seni yang dia belajar, 10% tadi bercakap tentang garisan, tentang warna, tentang apa. Kemudian kemahiran yang dia explore, barulah untuk yang modul yang keempat ni, yang modul yang ketiga ni, dia baru buat karya. Bertema lah, apa tema yang diberi. Masa tu barulah adanya genuine. Tak adalah cikgu terongkong buat gambar pemandangan, ikut cikgu lukis kat gambar dia kat depan, gambar pemandangan. Kan? Buat macam mana cikgu buat. Sebab tu pada saya kalau masih macam tu, budak tak berkembang lah sebab dia ikut cikgu. Tapi dengan kurikulum yang baru ni, saya nampak kalau cikgu tu betul-betul faham lah sebenarnya berkaitan dengan kurikulum. Dan yang keempat, modul apresiasi. Maksudnya 10% saja budak akan bercakap hasil kerja siap dia dan juga hasil kerja siap kawan-kawan. Tak kisahlah, ikut arah dia lah. Cuma kalau sekolah rendah ni, tak samalah macam sekolah menengah. Kita sebagai cikgu sekolah rendah, kita ada benda-benda yang kita perlu beri penekanan. Contohnya, terutamanya bila dalam modul kemahiran. Modul kemahiran tu contohnya macam budak nak pegang pensel masih tak betul lagi, kan? Nak bancuh warna tak betul lagi. Itu kemahiran. Nak menggunting bengkang-bengkok, nak gunting melengkung tak boleh, nak pegang pensel, nak pegang gunting masih tak mahir. Jadi benda-benda ni antara benda yang cikgu beri perhatian. Satu lagi, bila kurikulum baru ni, kita ada PBD. Penilaian berasaskan bilik darjah. Maksudnya dalam bilik darjah semasa dia berlaku tu, cikgu membuat penilaian. Maksudnya dia bukanlah penilaian macam budak yang dapat 10%, 10 markah, 20 markah, 100 markah. Tak. Penilaian ni lebih kepada pertama, tahap satu dia tahu. Okey, kalau tengok budak ni dah tahu, okey dapat tahap satu. Yang kedua dia faham. Yang ketiga dia mampu buat. Kalau seni ni dia dah boleh buat, dia automatik dah dapat dah tahap 3. Maksudnya kalau cikgu seni tu betul-betul faham dengan kehendak kurikulum yang ada hari ni, saya merujuk pada sekolah rendah, saya rasa tak ada masalah tentang apa yang nak dibawa ke sekolah menengah dan seterusnya nanti. Itu yang berlaku di sekolah rendah lah. Dan sepanjang saya bergerak di negeri lain untuk buat cabaran, cikgu memang cikgu yang bukan option lah, memang ada masalah untuk dia faham apa tu unsur, apa tu prinsip, apa unsur bahasa seni. Tetapi selepas beberapa tahun ni, sebabnya bahasa seni tu bila setiap kali kursus setiap tahun, dah 10 tahun ni, KCSR, dia akan berulang kali, berulang-ulang. Senang cakap, saya yakin walaupun cikgu tu bukan option, dia dah boleh mula bercakap dalam bahasa seni. Itu secara ringkasnya lah yang berlaku secara umumnya perkembangan atau kedudukan seni visual di sekolah. Dan kalau nak kata di sekolah rendah, seni tu terpinggir, saya rasa macam dah tidak. Sebabnya tak macam dulu. Macam dulu kan bagi tajuk, okey buat gunung, buat gunung, buat gambar pokok, apa kan, buat gambar pantai, macam tu je. Sekarang tak. Sekarang ni dia dah agak lebih sistematik. Lepas tu kalau tengok pada grup di Telegram, saya ada dua grup Telegram sekolah rendah, ada dalam lebih kurang dalam hampir 5,000 orang cikgu yang share aktiviti-aktiviti yang dia buat kat sekolah. Itu maksudnya cikgu memang untuk sekolah rendah yang saya maksudkan ni lah, dia memang betul-betul nak belajar. Sebab dia nak mengajar, dia tahu tentang tanggungjawab dia lah. Itu saya ringkasnya saya ingin kongsikan. Betul. Okey, Cikgu Azlan, maknanya kalau begitu tu
tanggapan-tanggapan yang menyatakan seni visual ni agak terpinggir di sekolah itu tidak berlaku lah untuk masa kini. Begitulah Cikgu Roslan, Cikgu Azlan. Sebab kalau mengikut percakapan ataupun informasi yang diberi itu, perjalanan seni visual di sekolah juga berlaku seperti yang diletak dalam kurikulum lah. Malahan saya fikir kurikulumnya pun telah bertambah baik. Okey. Itu secara umum tentang seni visual. Saya mungkin pergi kepada Haji Harun. Haji Harun, saya nak tanya yang ini ni, konteks inilah Haji Harun. Kalau tu Haji Harun, silakan Haji Harun kalau boleh dengar. Sahabat-sahabat di luar sana, saya terlupa, mohon kerjasama kalau boleh like dan share kan Borak Arca pada malam ini supaya sahabat-sahabat kita yang di luar sana tu tidak ketinggalan. Haji Harun. Haji Harun. Haji Harun kalau dengar. Oh, dia hilang lagi itulah dia teknikal ni kan tapi nak buat macam mana kan nak maknanya tu nanti saya kena pergi live terus di galeri sawah Haji Harun ni lah baru boleh dapat Okey, sebelum saya nak pergi Arca, tadi saya tertarik sedikit dengan permasalahan yang dikatakan guru option dan tak option ni. Saya ada data di tangan saya ni Cikgu Roslan saya nak pergi Cikgu Roslan. Saya ada data ni. Data ni dia kata saya dapat yang terbaru bulan Julai 2020 sekolah rendah bilangan bilangan sekolah dikatakan ada 7,780 seluruh negara dan menengah ada 2,440 di seluruh negara. So persoalan ni sekarang saya ubah sedikit lah sebab saya nak tunggu Haji Harun bercakap nombor 2 persoalan ni kan. Cukup ke guru-guru kat sekolah yang option untuk tampung jumlah sekolah yang ramai ni? Cikgu Roslan, 7,000 sekolah ni, kalau setiap sekolah tu ada pendidikan seni cukup ke guru-guru option ni yang dikeluarkan oleh UPSI mungkin, dikeluarkan oleh Maktab Perguruan kan? Kalau tak cukup, satu kajian yang dibuat oleh penuntut Sarawak dia mengatakan hampir 50%. 56.4% dia kata yang mengajar ni tidak ada kelayakan. Satu kajian yang dibuat oleh pelajar Universiti Unimas. So bagaimana pendapat Cikgu Roslan? Adakah option tak option ni menjadi satu isu yang paling besar untuk masa kini? Cikgu Roslan kalau boleh ulas. Ya. Sebelum tu minta maaf Cikgu Roslan. Ya. Saya alu-alukan kedatangan sahabat kita Cikgu Sup. Pesanan tadi teknikal Alhamdulillah dapat ni. Cuba hi sikit Cikgu Sup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah So kita hanya ada masa mengajar sebentar Okey, berbalik pada Cikgu Roslan tadi. Pandangan Cikgu Roslan lah sebelum kita pergi ke seni Arca tu. Sebab saya kalau boleh nak tunggu Haji Harun bercakap dulu. Silakan Cikgu Roslan. Ya, saya juga memanglah guru-guru keluaran daripada maktab dan juga institusi pengajian tinggi awam ini tidak mencukupi untuk menampung keperluan seni visual, guru seni visual maka guru-guru yang buka option ini akan dilantik untuk mengajar. Namun pihak kementerian biasanya dia akan mengadakan kursus-kursus yang seperti mana Cikgu Azlan katakan tadi dari masa ke semasa untuk memperbaiki dari segi pemahaman mereka tentang seni visual, tentang bahasa seni dan lain-lain. Tetapi persoalan di sini kita kena faham bahawa seni visual ini kalau di sekolah menengah dia melibatkan tentang kemahiran dan pengalaman yang dia akan tunjukkan kepada pelajar bukan sekadar teori saja. Maka dia akan tunjuk dan pelajar baru akan respon, akan respect. Kalau dia berteori saja dia akan nampak cikgu ni dia memang tak boleh buat cikgu ni dia kata. So di situ mungkin akan hilang macam keyakinan di kalangan pelajar, respect kepada guru itulah. So itu yang saya katakan tadi, perlunya guru ni option. Tapi sekarang ni ialah ketidakcukupan bekalan untuk menampung permintaan guru-guru yang mengajar seni visual di sekolah-sekolah. So ini sebenarnya bagi saya memang satu permasalahan yang agak besar jugalah. Sebab dari dulu sampai sekarang dia tidak dapat dipenuhi, tidak dapat diatasi. Tak tahulah, mungkin saya dah meninggalkan alam pendidikan ni dah 6 tahun.
Mungkin ada satu mekanisme baru yang untuk mengatasi masalah ini di peringkat PPD atau JPN ataupun di peringkat kementerian. Mungkin ada. Mungkin sahabat kita Cik Yusof boleh masuk ke tentang hal ini. Silakan. Terima kasih Cikgu. Silakan Cik Yusof. Baik, terima kasih Cik Roslan dan tim kita malam ini. So, saya mengucapkan terima kasih banyaklah, terutama kepada Dr. Rosli yang sudi menjemput kami. Baik, dalam isu ni saya melihat, sekarang saya lihat saya lebih suka menyentuh dari sudut dunia saya sekarang, sebab bila saya masuk ke institusi perguruan, tempat yang memang melatih para guru yang bakal mendidik anak mahasiswa dia, terutama kalau bidang-bidang seni. Jadi apa yang saya perhatikan di situ berdasar pengalaman bersama mereka ni, memang kita lihat rentetan mereka ni berdasar daripada sekolah rendah kan, sekolah rendah kemudian naik ke sekolah menengah dan akhirnya ke Institut Pengajian Tinggi. Dan terus terang saya nyatakan bahawa dari segi kualiti skill yang melukis yang ada pada pelajar-pelajar ini, pada student ini agak lemah. Saya nyatakan lemah sebab segelintir saja yang agak nampak berbakat. Yang selebihnya bila kita tanya macam mana anda boleh skor dapat A+ dalam pendidikan seni di peringkat sekolah menengah. Jadi kalau kita share ini, saya rasa tidaklah menjadi satu masalah sebab dia kata markahnya tadi dibantu oleh guru, dibantu oleh rakan-rakan. So portfolio yang dia bina tu bukanlah, bagi saya, bukan originality datang daripada dirinya sendiri. So maksudnya ada bantuan-bantuan dari banyak pihak. Tidaklah menjadi kesalahan pada saya kalau bantuan. Tapi kalau dia sendiri yang boleh mempersembahkan satu skill yang kita boleh terima, maka itu adalah satu yang bernasabah kalau ayah dia bantu, kakak dia bantu bagi saya. Tapi kalau kita bagi ujian drawing dan sebagainya kepada mereka ni, mereka sih mengakui bahawa mereka lemah. Atau ini yang saya rasa kita perlu melihat kembali kepada akar umbi, bukan saja dari aspek guru tidak mempunyai skill, tetapi bagaimana kita nak membina skill dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah menengah dan hingga mereka ini membawa kemahiran itu ke Institusi Pengajian Tinggi. Itu peringkat awal yang saya boleh bagi pendapat lah. Okey, Haji Harun, saya nak dengar Haji Harun. Haji Harun. Haji Harun, kalau boleh bagi pandangan tentang ini. Haji Harun hilang ya. Okey. Alright. Sebenarnya isu option tak option ni dah lama dibincangkan. Tadi macam seperti yang Cikgu Roslan cakap, antara penyelesaian yang saya lihat ialah mungkin buat in-house lah, macam Cikgu Azlan buat di sekolah-sekolah kan. Buat in-house dan kita train bersama. This is satu langkah yang bijak lah. Mungkin boleh menyelesaikan banyak masalah. Okey, baik. Saya nak pergi kepada yang ketiga ni. Saya nak tengok yang kita punya borak arca ni lah. So bagaimana Azlan Cikgu Azlan Nur Azlan bagaimana seni arca dalam konteks kurikulum sekolah? Adakah ianya wujud dalam kurikulum itu sendiri dan pelaksanaannya macam mana? Silakan Cikgu Azlan. Okey, baik. Kalau ikut pada kurikulum sekolah rendah, darjah 4 diorang dah buat arca assemblage. Arca bertapak dan assemblage. Cuma media dia lah tambahan. Ya, darjah 4. Darjah 4 dah buat arca assemblage. Memang disebut perkataan itu arca assemblage. Malah dalam kurikulum juga kita ada tahun 5 dia orang dah buat arca stabile. Arca stabile, arca mobile, tu antaranya lah yang dah dia boleh buat. Dan juga satu lagi darjah 5 dia dah buat arca timbulan. Cuma arca timbul ni yang dia buat untuk sekolah, untuk darjah 5 dia guna plaster Paris. Maksudnya dia buat acuan menggunakan plasticine sebagai acuan tu. Dia lorek, dia tekan-tekan ke supaya berlekuk apa semua bagai. Lepas tu baru dah dituang plaster. Supaya nanti bila ada hasilnya dalam bentuk 3D lah. Dan sekolah rendah juga kalau ikut pada kurikulum untuk bahasa seni yang khusus untuk
untuk acak pun dah bercakap tentang bentuk-bentuk maujud. Maksudnya bentuk-bentuk 3 dimensi. Jalinan, jalinan sentuh, jalinan tampak. Kalau macam acak lebih pada jalinan sentuh lah. Dah nampak macam mana jalinan 3 dimensi dan sebagainya. Secara kasarnya memang dah ada. Tapi tidaklah semendalam macam sekolah menengah. Tapi perkataan-perkataan, istilah-istilah tu dah ada disebut, didedahkan kepada pelajar-pelajar, pada murid-murid sekolah rendah. Itu saya ringkas. Ikut pengalaman Cikgu Azlan selaku JU peringkat kebangsaan juga, pelaksanaannya bagaimana? Kita risau kurikulum tu memang dah ada. Hanya mereka yang faham, hanya mereka yang arif tentang bidang guru option sebenarnya dia faham, mungkin dia implement. So bagaimana pengalaman Cikgu Azlan melihat di sekolah-sekolah yang lain, adakah maksud saya ni pelaksanaan ni pengajaran tu berlaku atau sekadar tinggal dalam lampiran-lampiran kurikulum tu saja ataupun dalam rancangan pengajaran mereka tu ada ke tidak? Itu yang saya nak. Okay, baik. Yalah, masa khusus kita bagi. Kita bagi segala input yang berkaitan. Tetapi saya melihat sebab sekarang ni interaksi cikgu dah mula berlaku di grup Telegram. Di Telegram. Kalau ikut pada Telegram, kalau saya boleh share link tu, mungkin boleh saya tunjukkan lah. Di Telegram sekolah rendah tu, sekarang ni dia punya ahli dia dah menjangkau sehingga kat mana ni? Dah menjangkau sampai 5,000 orang untuk satu Malaysia. Dan ada 2 grup. Grup sekolah rendah, PSB sekolah rendah ni yang antara yang aktif lah. Jadi apa yang berlaku dalam grup tu ialah mereka kerap berkongsi hasil kerja pelajar. Lepas tu sering berlaku soal jawab, antaranya benda apa yang dia orang tak tahu, dia akan banyak bertanya. Dan bila saya lihat contoh-contoh hasil kerja murid-murid yang diajar tu memang menepatilah. Cuma sebab kebanyakannya ini bukan option, jadi dia agak terkongkong lah. Kebanyakannya hasil yang dia buat tu samalah dalam buku teks. Sebab buku teks sebagai rujukan dia kan. Jadi tentu ada beza antara guru bukan option dengan guru option. Tetapi secara asasnya pada saya proses pembelajaran tu dah berlaku. Ikut tahap dia lah. Paling tidak dia rujuk pada buku teks. Yalah, sebab it's very interesting because bila you menyatakan di peringkat sekolah rendah pun dah mula dengan SM+ tu kan, itu satu level yang saya fikir level agak tinggi jugalah kalau di sekolah rendah kan. Tapi tak apa, kita nak dengar apa pandangan Cikgu Roslan tentang perkara yang sama. Bagaimana pula di sekolah menengah, kurikulum ni tadi kalau sekolah rendah ada, pasti sekolah menengah juga ada kurikulum dalam pengisian kurikulum tentang seni arca. So macam mana pula tentang pelaksanaannya? Adakah berlaku dengan sejujurnya atau bagaimana Cikgu Roslan? Silakan. Terima kasih Doktor. Sebenarnya seni arca ini adalah merupakan salah satu daripada topik yang perlu diajar, yang terkandung di dalam sukatan pelajaran. Masalah sekarang ni sedisi pelaksanaan itu sama ada kita membuat ataupun tidak. Kalau kita lihat pada kandungan sukatan pelajaran tadi yang saya katakan tadi, dia merupakan salah satu topik. Bila tajuk itu ada, topik itu ada dalam sukatan pelajaran, maksudnya benda itu memang penting. Kalau tidak penting, dia tidak akan dimasukkan ke dalam sukatan pelajaran, iaitu arca ini sebagai satu kerja yang membina, membentuk dalam susunan 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Yang diharapkan bahawa pelajar-pelajar ini akan dapat menikmati nilai estetiknya, untuk dikaji, untuk dinikmati nilai estetiknya. So melalui kerja-kerja yang membentuk, membuat binaan, sekurang-kurangnya dapat membantu pelajar menegaskan betapa tentang perkembangan persepsi mereka terhadap aspek-aspek seni melalui macam bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. So kalau kita lihat di sekolah, di sekolah menengah lah, selain daripada artwork yang dihasilkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran, saya melihat hampir kurang sangat seni arca ini dilihat di sudut-sudut
tertentu di sekolah, sama ada bangunan, sudut-sudut bangunan, menghiasi dalaman bangunan ataupun sudut taman, landscape persekitaran. Kebanyakan aktiviti persatuan contohnya banyak menjurus kepada yang biasa kita lihat, iaitu seperti seni catatan mural. Hampir di sekolah-sekolah kalau kita lihat memang mural itu ada sebagai satu budaya sekolah menghasilkan mural. Tetapi tidak berlaku kepada seni arca ni. Walaupun dalam kurikulum dia terkandung di dalam topik dalam sukatan pelajaran seni visual di Malaysia. So sebenarnya kalau kita lihat banyak seni taman yang ada di sekolah yang boleh kita hiasi dengan projek-projek seni arca ini. Kita boleh menggunakan pemahaman dalam kurikulum itu supaya merealisasikan, melaksanakannya dalam bentuk arca yang sebenar, arca yang mewujud di taman-taman di persekitaran sekolah sebagai landscape dan persekitaran itu untuk menjadikan suasana sekolah itu lebih ceria, lebih kondusif untuk belajar. Ya. Jadi ya. Saya nak pindah ke Cikaru sebentar boleh tak? Saya takut nanti Cikaru ni bincang lagi. Sekejap saya bagi peluang Cikaru. Cikaru, saya beri pandangan Cikaru. Haji, silakan. Terima kasih lah atas gangguan. Tempat saya ni internetnya agak tidak memuaskan. Jadi saya minta maaf banyak-banyak untuk sahabat-sahabat semua di sana ya. Jadi ikut pandangannya seni arca di kolej ya. Sebab kita sedia maklum di kolej ni kita hanya ada 3 semester saja ya untuk satu pembelajaran tu ya. Jadi kalau kita lihat arca yang ada di kolej itu bergantung kepada kertas 3 ya, maksudnya kalau pelajar-pelajar tu soalan-soalan tu diadakan dalam bentuk arca, insya-Allah ada arca tu di kolej ya. Untuk persatuan dan sebagainya, untuk membina arca dan sebagainya sangat sukar. Ini kerana pembelajarannya sangat pantas dan tak sempat kita nak buat apa-apa, pelajar sudah mengambil peperiksaan sebab dia hanya 3 semester. Apapun ya yang berlaku di kolej saya ya, saya sangat bertuah kerana pelatih industri ada hadir untuk berlatih di kolej kami ya. Jadi pelatih-pelatih daripada UiTM, pelatih-pelatih daripada Unimas, daripada UPSI ya, datang berlatih. Jadi mereka berpeluang untuk mempersembahkan ya karya-karya mereka dalam bentuk seperti arca binaan, arca luakan ya dan sebagainya. Jadi kami sangat seronok, pelajar-pelajar sangat teruja dan mereka dapat mengenal arca walaupun kami duduk di pendalaman, tapi mereka berpeluang melihat arca itu bagaimana dibina oleh sekumpulan pelajar yang sangat berbakat besar. Jadi walaupun begitu ya, kita juga sangat berharap sekiranya pihak institusi menghantar pelajar-pelajar yang begini ke kolej-kolej dan mereka ini dapat mempersembahkan kerja-kerja yang mereka pelajari di universiti. Jadi saya sangat percaya dan yakin ya sekiranya usaha sama antara pihak universiti dan kolej di mana pelajar-pelajar yang mengikuti fakulti seni arca boleh menunjukkan bakat mereka di kolej-kolej. Dan kita cuba untuk mencari penaja ya, penaja-penaja yang sesuai ya untuk membina kolej, membina arca tersebut ya. Sedia maklumlah arca yang ada yang kita sedia maklum, memang kita boleh buat arca secara bahan-bahan terbuang dan sebagainya. Dan kita harus ingat, kita tak mahu menjadikan arca itu sebagai kelihatan seperti sampah ya. Orang kata kalau kita tin-tin kosong kita cantum dan sebagainya, mungkin dia kelihatan ketahanan dalam jangka masa yang lama itu sukar untuk kita maintenance kan. Maksudnya nak membaiki, nak mengemas dan sebagainya. Jadi yang saya melihat sekarang ni arca tu haruslah dalam teknikalnya yang sempurna ya, dengan menggunakan bahan-bahan atau medium yang sesuai ya, seperti penggunaan
logam atau besi, ya. Kalau kita menggunakan kayu pun sewajarnya kayu itu mestilah tahan hujan, ya, dan tahan daripada reput, ya, dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu kos yang agak besar juga, dan teknikalnya juga memerlukan kemahiran. Itu yang saya sangat berharap sekiranya pelajar-pelajar universiti turun padang, ya, turun padang yang dan menuju ajar kaedah untuk membuat arca tersebut. Apa yang saya telah berlaku di kolej kami, ya, pelajar-pelajar itu telah pun meninggalkan jasa yang sangat besar, ya, di mana arca itu sekarang kekal dan dapat dilihat oleh satu generasi kepada satu generasi yang lain, ya. Maksudnya semester 1, semester 2, semester 3, kemudian tahun berikutnya, tahun berikut. Arca yang sebeginilah yang kita mengharapkan dapat menghias. Dia juga menjadi satu tempat tumpuan orang ramai. Misalnya pelajar-pelajar kadang-kadang untuk bergambar, ya, yang hari ini kita lihat arca dalam bentuk tulisan, ya, yang mana dia merupakan satu lokasi untuk menjadi simbol untuk sesebuah kolej tersebut. Jadi saya yakin dan percaya, ya, penggunaan arca di mana-mana boleh menjadi satu perhatian yang sangat hebat sebenarnya. Dan kita mengharapkan binaan tersebut haruslah memperlihatkan jati diri negara kita. Jati diri itulah yang boleh mengingatkan kita tentang bagaimana sesuatu perkara itu terhasil dan sebagainya. Saya sangat berharap selepas ini saya didatangi lagi pelajar-pelajar daripada universiti untuk membantu pihak kolej membina pelbagai arca, ya, dengan pelbagai tema yang boleh dipahami oleh audien ataupun netizen pelajar-pelajar di kolej kami. Itu pandangan saya tentang arca di kolej saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Haji Harun, ya. Banyak pandangan, ya. Tadi slide yang saya tunjukkan tadi, saya sekarang itu ialah arca-arca yang dibina di kolej tingkatan 6 di mana tempat Haji Harun mengajar. Itu karya-karya student praktikal, yang ditunjukkan tadi, ada 5-6 slide. So okey, sahabat-sahabat panel, kita baca sikit tu, ada sikit dari Muhammad Zamani, ya. Tapi saya pun kalau boleh Muhammad Zamani respon, ya, kekangan dalam konteks yang macam mana sebenarnya, berlaku di sekolah, ya. Jadi senang kita cuba berbincang, Jadi mungkin saya nak pergi kepada Encik Yusof Sahan, selaku bicara yang juga terlibat secara langsung menghasilkan arca dalam dunia seni kita di Malaysia ni. Bagaimana pula perkembangan pembelajaran ataupun senang cerita buat arca ke tidak ke IPG tu? Silakan Yusof. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Apa yang saya boleh bagi pandangan-pandangan dan juga pengalaman bersama dengan pakar-pakar guru ni. Macam saya kata awal-awal tadi, apabila kita tanya, saya rasa ini dasar, tapi kita perlu juga luahkan sini bagi masing-masing dapat beri pandangan. Baik, bila kita nyatakan kenapa silibus pendidikan seni visual yang dimasukkan dalam sukatan pendidikan guru-guru ni yang bakal menjadi guru seni ni, alasan pihak atasan ni mereka mengatakan bahawa guru-guru ini hanya bakal menjadi guru seni di sekolah rendah. Kalau di institut perguruan sekarang ni dia lebih melatih kepada pendidikan di sekolah rendah, guru yang akan mengajar di sekolah rendah. So, jadi itu alasan. Bagi saya itu bukanlah alasan yang agak boleh diterima, sebab nilai tambah sangat penting pada seorang guru. Macam yang dinyatakan oleh Cik Roslan, seorang guru perlu ada skill, perlu ada pengalaman membuat pameran, perlu boleh berkarya, perlu boleh membuat drawing yang baik. Dan ini merupakan nilai tambah yang menjadi rangsangan motivasi kepada pelajar di bawah bimbingan guru tersebut. Itu pandangan saya. Dan apa yang berlaku di IPG ini, kami terutama macam saya dan rakan-rakan cuba memberi rangsangan dan motivasi kepada pakar-pakar guru ini melebihi daripada sukatan yang telah ditetapkan. Maka kami telah berfikir secara di luar kotak dengan persetujuan pakar-pakar guru ini. Mereka bersetuju berdasar
modul-modul yang kita sediakan, dan mereka, bagi saya, mereka menunjukkan minat yang begitu mendalam untuk menguasai apa yang kita bagi. Dan saya rasa benda ini perlu dilihat oleh pihak atasan, sebab guru kadang-kadang menjadi contoh teladan kepada pelajar-pelajar apabila dia ke sekolah bertugas sebagai seorang guru. Dan tadi sebenarnya saya ada bagi pada Dr. Rosli, mungkin boleh share pengalaman saya masa di sekolah menengah. Saya cuba jadikan lorong yang sepi itu, macam Cikgu Harun bagi tahu tadi, saya telah menjadikan lorong yang sepi itu sebagai lorong yang diminati untuk dilewati. Nanti Dr. Rosli boleh share, saya rasa, gambar-gambar yang telah saya bagi itu, dan dapat sambutan di luar jangkaan. Dan sebelum ini lorong itu menjadi lorong yang sangat sunyi dan penuh dengan tapak kaki pelajar. Dan ini saya rasa perlu diubah suai dan dikembangkan di sekolah-sekolah yang lain. Maka dalam konteks bagaimana kita nak mempertabatkan seni arca ini, kita perlu juga melihat dari mana datangnya pelajar-pelajar itu. Kalau pernah pengalaman bersama dengan pelajar ni, kalau pelajar tu dia banyak buluh di kawasan dia, so maka kita boleh gunakan buluh tadi untuk dijadikan arca. So ini tidak membebankan waris untuk menebang buluh dan sama-sama menebang buluh bersama pelajar dan beri sumbangan dalam konteks PIBG di sekolah tersebut. Itu pandangan peringkat awal yang saya boleh share bagi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kita dah lihat beberapa pandangan. Saya tertarik nak melihat komen. Semua ahli panel mungkin boleh saya sharingkan. Kalau ahli panel ada melihat masing-masing punya FB kan, lihat komen. Saya banyak komen-komen yang menarik ni. Saya cuba angkat dan cuba kita respon. Respon dengan beberapa komen ini. So maknanya saya tak perlu lagi keluarkan soalan daripada saya. Ya. Okey, ini mungkin boleh tertarik yang ni dari Dr. Rusnaidi Dia kata bergantung berkempen juga kalau kita nak galakkan pemikiran kritis bantu boleh saja dari objek jumpaan. This is yang dikatakan oleh Haji Harun tadi, bahawa kadang-kala karya-karya yang dihasilkan dari bahan-bahan jumpaan itu bersifat lebih ke arah rabu juga sebenarnya, tapi untuk masa terkini kita lihat banyak agensi luar yang juga mengangkat bahan-bahan jumpaan ini dalam konteks arca. Saya sendiri pernah berkarya tentang objek jumpaan ini di India. Mereka mengumpulkan semua dan kita banner satu arca. So saya fikir saya nak berbalik kepada Cikgu Rosyad Idris. Kalau boleh respon sedikit tentang yang ini ni. Sejak saya nak ni. Saya nak kongsi juga tu. Saya ada share. Kalau tentang objek jumpaan ni, saya ada satu buat pameran. Mungkin Dr. Rosli boleh share saya punya slide. Okey, sekejap saya cuba tutup dulu. Okey. This is interesting issue kita boleh tengok. Okay, Lan boleh buat slide show Lan. Okey. Slide show biar dia besar sikit atau saya penuhkan. Mungkin boleh. Okey, ni pameran ni saya namakan dia pameran artis cilik Agen SPP1. Dia kami berbicara perayaan alam. Dia berlaku pada tahun 2012 lah, sebelum KSSR. Peserta pameran ni daripada umur 9 hingga 12 tahun. Okey, ni saya buat sesi dialog, bercakap tentang bahan-bahan apa yang ada di persekitaran untuk menjana idea dulu, lebih pada brainstorming. Ni bahan kutipan, apa yang dia jumpa di sekitaran, di luar sekolah tu, dia kumpul, dia kenal, lepas tu bercakap tentang benda dari segi jalinan, dari segi sifat dan sebagainya lah. Kemudian dia guna, lepas tu plastisin tu dengan pemidang kayu tu dia buat sebagai acuan, dia tekap. Tekap. Dia ni bila dah letak plaster, ni hasil dia lah. Ni hasilnya daripada bahan jumpaan tu tadilah, ditekap pada acuan plastisin tu. Ini antara hasilnya, gunakan botol dan bahan-bahan jumpaan. Ini perasmian pameran. Saya buat sampai tahap pameran untuk 10 orang. Yang ni Encik Sanid Asman, pelukis seni Johor. Saya jemput dia untuk merasmikan pameran artis cilik ni di sekolah.
Ini adalah acara timbulan. Ini adalah acara timbulan. Daripada tahun 3 sampai tahun 6 dan mereka boleh buat. Kalau kata tak boleh buat, ini memang hasilnya dan dia adalah idea dia. Sebabnya kita dah buat dia brainstorming, idea dan sebagainya. Tak adalah dia terkongkong dengan idea saya saja. Jadi dia berbicara. Cakap dengan kawan tentang apa dia buat. Tentang bahasa dia sendiri, bahasa seni dan sebagainya lah. Tu cara bahan dia apa? plaster Paris. Oh, Ya, plaster Paris. Bahan dia nanti sebagai acuan lah. acuan itulah. Dia tekan pada mesin, nanti kan akan ada kesan lekuk-lekuk tu kan. Dia buat burung lah, macam-macam benda lah ikut pada dia lah. Alright. Jadi pada tahun budak umur 9 hingga 12 tahun. Alhamdulillah, dia orang boleh. Dan juga boleh bercakap dalam bahasa seni. Maksudnya bercerita tentang apa benda yang dia buat. Jalinan kesan-kesan yang berlaku. Sebab masa tu saya buat dalam masa 2 minggu. Setiap petang. Maksudnya lepas habis sekolah, dia tunggu sekejap, dia buat. Macam tu lah. Sehinggalah pameran dapat dijayakan. Okey. Pengalaman saya lah. Okey. Kita nak berbalik pada permasalahan utama kita tadi. Mungkin saya nak tuju Cikgu Roslan ni. Tadi kita berbicara pasal saya cuba angkat statement dulu ya dari satu dapatan kajian seorang pelajar master dari Unimas dia mengatakan ramai guru yang memang kurang kemahiran. Tadi kita sebut ramai hampir berapa peratus ni mereka ni memang hendakkan satu kemahiran. So dalam konteks ini Arca sendiri Cikgu Roslan Cikgu Roslan sendiri seorang guru dan juga mempunyai kemahiran terbentuk-bentuk lah. Jadi Dr. Isnadi kata disiplin 3 dimensi yang amat penting. So bagaimana pandangan Cikgu Roslan tentang kemahiran yang perlu ada kepada seorang guru yang ingin mengajar Arca itu? Kalau kita dapati ahli panel semua yang saya jemput ni memanglah orang yang berkemahiran dalam bidang seni itu mungkin tak ada masalah. So bagi yang lain, kalau kita lihat pandangan Muhammad Zamani tadi, dia kata kemahiran tidak ada pada guru yang nak buat. So bagaimana tu? Mungkin Cikgu Roslan boleh sharing berdasarkan pengalaman Cikgu Roslan, seorang artis yang menghasilkan karya Arca. Bagaimana boleh diimplementasikan? Bagi saya lah, seorang guru itu dia kena mahir dulu tentang apa yang dikatakan sebagai pembelajaran berasaskan projek. Berasaskan projek. So pembelajaran berasaskan projek ini adalah satu yang tidak asing lagi sebenarnya dalam pembelajaran pendidikan seni visual, khususnya untuk menghasilkan sesuatu projek Arca lah. Jadi berdasarkan pembelajaran berasaskan projek ini, kita lihat semua objektif akan menjadi lebih mudah untuk kita realisasikan. Dan segala proses pengalaman tersebut sebenarnya dapat dikekalkan dalam minda pelajar, malah dia sangat relevan untuk diaplikasikan apabila mereka menceburi dunia pekerjaan kelak. Jadi di situ adalah kaedah macam mana kita nak menggunakan pembelajaran berdasarkan projek ini. Cuma di sini doktor, saya ingin merujuk kepada bahan-bahan jumpaan tadi. Ada satu persoalan tadi kan, bahan-bahan jumpaan. Ini saya tertarik sebenarnya untuk menghasilkan Arca daripada bahan-bahan jumpaan ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bawa satu isu bagaimana sebenarnya untuk mempromosikan Arca ini terdapat satu kekangan yang besar. Sehingga mungkin masyarakat di luar sana teragak-agak untuk menceburi ataupun mengikuti perkembangan seni Arca ini. Bagi saya isu itu ataupun permasalahan itu ialah yang berkaitan dengan persepsi masyarakat kita, persepsi pelajar-pelajar kita, persepsi ibu bapa kita yang menganggap ada kesamaan ataupun seolah macam mirip unsur-unsur berhala pada Arca itu. Jadi ini yang menghantui pemikiran mereka sehingga kita nak mempromosi seni Arca itu sebagai budaya di sekolah kurang dapat untuk dikesampaikan. Jadi di sini kita perlu memberi faham
memberi penerangan, penjelasan kepada masyarakat di luar sana bahawa yang ada terkandung dalam sukatan pelajaran itu bukan yang berunsur berhala itu tadi. Dia lebih kepada seni arca 3D, pembinaan 3D yang bersifat abstrak, lebih kepada mengubah mereka unsur-unsur abstrak, geometri, organik, dan bukanlah bentuk-bentuk patung yang sifatnya cukup tangan, kaki, hidung dan segala-galanya dan dijadikan sebagai unsur pemujaan. Ya, ini kita kena terangkan terlebih dahululah kepada masyarakat kita. Begitu Doktor. Kemudian satu lagi saya lihat pihak Kementerian Pelajaran kita, pendidikan kita perlu mewujudkan program berkaitan dengan seni arca ini secara serius. Kalau kita lihat pihak-pihak kementerian yang tertentu seperti Kementerian Sains dan Teknologi, Multimedia, mereka banyak menganjurkan pertandingan-pertandingan yang berkaitan seni seperti poster, inovasi, reka cipta dan macam-macam lagi lah yang kita lihat dalam kalender dalam setahun itu, tetapi tidak ada dalam seni arca. Apa tidak, kalau boleh seperti bahan gunaan tadi yang saya lihat seperti pihak SW Corp Malaysia, dia sering mengadakan pertandingan bahan jumpaan ini untuk digabungkan, dikolaborasikan dengan Kementerian Pelajaran tadi, mengadakan satu pertandingan supaya masyarakat, pelajar, guru dapat ikut serta. Dan ini dapat dibudayakan dan arca ini menjadi salah satu daripada pertandingan yang mereka tunggu-tunggu saban tahun. Itu Doktor. Okey, okey. Panas juga kan isu ni kan. Ni Boleh saya sila Ji, sila. Doktor, boleh saya bagi mandat? Okey, terima kasih Doktor. Okey, tadi saya ada menyebut tentang bahan buangan ya dan kesan di sampingannya. Saya akan menceritakan satu arca yang sangat positif di tempat saya yang dipanggil sebagai arca jerami ya. Arca jerami ini ya, jerami padi, kawasan saya adalah kawasan sawah padi ya. Jadi selepas mesin padi itu dipotong maka ada jeraminya. Jerami itu digulung-gulung-gulung kemudian dijadikan sebesar seperti tong drum ya. Dan jerami itu diikat dengan dawai sekelilingnya kemudian disusun tinggi sehingga mencapai hampir 10 meter ke atas ya. Jadi apa yang tertariknya dia letak di kawasan untuk menjadikan pasar ya, pasar jerami dipanggil di tempat saya, tak jauh daripada galeri saya, lebih kurang dalam 1 kilometer saja. Ya, jadi dia menjadi satu tempat orang bergambar, tempat orang untuk melihat suatu keajaiban baru di kawasan kampung pedalaman ya, di mana yang membuat itu ialah orang kampung, bukannya daripada student yang ada ijazah dan sebagainya ya. Mereka melihat satu bahan buangan tempat mereka, lalu mereka membangunkan satu arca gergasi pada saya lah, besar dan tinggi, di mana dia menjadi satu latar belakang yang sangat cantik dan dia sangat dikenali hari ini sebagai pasar jerami. Jadi mereka orang-orang kampung dan persekitarannya datang untuk melihat arca jerami ini. Pada saya ia satu kejayaan yang sangat besar di mana hari ini pasar di sekitar jerami itu sudah pun cukup banyak dan akhirnya kami gelar pasar itu di pasar jerami. Ini satu kekuatan ya, bagaimana memikirkan satu bahan terbuang akhirnya mempopularkan tempat tersebut. Ini yang kita kendaki dan saya rasa benda ini kalau kita bawa student untuk melihat hasil kerja tangan orang kampung yang kerja sawah padi ya, dan saya rasa sangat berbanggalah dan insyaAllah apapun saya akan usahakan jugalah idea-idea ini untuk di galeri saya supaya orang kampung buka mata, masyarakat kampung melihat bahawa ianya bukan satu bahan hanya sekadar suka-suka, tapi bahan yang boleh menarik perhatian, bahan yang boleh mendatangkan hasil terutama untuk pelancong. Jadi ini yang saya sangat tertarik, sekiranya kita menggunakan bahan terbuang hendaklah berkonsep, kena pada tempat, sesuai dan cantik dipandang, tahan, orang boleh naik ke atas, orang boleh panjat dan sebagainya seperti arca berfungsi. Jadi ini yang sangat penting. Saya ingin menarikkan sedikit lah, boleh Doktor? Sikit lagi ya. Sebenarnya membina arca ini memerlukan kemahiran.
sangat memerlukan kemahiran. Justru itu kemahiran pertukangan yang baik. Kalau misalnya kita nak buat arca luakan, kita mesti pandai memahat. Kalau kita misalnya untuk membina arca binaan, kita mesti pandai membaku, kita mesti pandai welding. Jadi ini mesti ada bakat-bakat tertentu di mana boleh guna pakai, katalah di sekolah yang ada menawarkan subjek kimpalan misalnya. Ini peluang yang terbesar sebenarnya mereka nak buat arca sebab kemahiran, bahan dan sebagainya ada. Cuma sekarang ni enggak saja atau tidak. Itu pandangan saya. Ya, bermakna persekitaran kita sebenarnya ada. Cuma kehendak itu yang menyebabkan mereka tak dapat nak membinanya. Itu doktor, saya harap penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Haji Harun. Okay, very interesting. Sebenarnya bukan bahan tu is okay, bahan buangan ke, bahan baru tak ada masalah. Tapi idea yang dibawa oleh Haji Harun diagonal ni artis, masyarakat dan art. Tiga ni sepatutnya dirangkumkan. Apa yang berlaku olah kemungkinan besar kita terlalu tertumpu untuk mencipta karya-karya arca yang tidak berlandaskan komuniti tadi. Ini yang saya mungkin saya nak respon pasal berhala tu lah. Saya pasal tak payah banyak cakap tapi terpaksa sikit Mungkin kaedah yang terkini yang boleh kita bawa ialah membawa komuniti bersama melihatkan bentukan-bentukan arca yang mereka keliru yang dikatakan berhala. Tak begitu. Arca-arca kita bukan sekadar bersifat elitis itu Haji Harun, the idea jerami is very interesting because sebab dia melibatkan komuniti itu sendiri. Komuniti itu faham tambahan dia, komuniti faham tentang penggunaannya. Maka kekeliruan tentang arca itu boleh dikurangkan dengan penyertaan mereka sendiri. Itu pendapat yang saya ingat bernas ataupun bagus. Banyak sekarang ni kita lihat arca-arca dibina dalam konteks yang begitulah. Komuniti jangan lupa kalau pihak luar kata berhala, kita kena jumpa mereka dan katakan yang sebenarnya. Saya mungkin nak sharing ni, yang seterusnya saya nak sharing yang Cik Usop punya gambar. Saya sharing kejap, mungkin Cik Usop boleh ulas sikit Cik Usop Saya sharingkan gambar ni. Tapi saya kejap. Oh sorry, sekejap saya Okey, yang ini. Okey, yang ini masa saya bertugas di sebuah sekolah menengah lah. Yang ini kita cuba galakkan. Macam saya kata tadi, dia adalah satu lorong sepi di bahagian hujung bangunan. Jadi penuh dengan tapak kaki pelajar. Jadi saya telah dengan kawan-kawan yang lain telah mengambil inisiatif untuk menghidupkan lorong ini dengan karya-karya seni arca dan juga karya-karya seni yang lain lah, painting dan sebagainya. Dan setelah kita hidupkan lorong tu dengan karya-karya seni, dengan pelancaran oleh pengetua sekolah. Selepas itu saya dapati lorong ini menjadi mendapat sambutan yang sangat baik dari semua golongan. Guru, pelajar suka datang situ untuk melihat karya-karya. Yang ini di IPG. Yang ini saya membawa pelajar-pelajar ke IPG untuk melihat karya-karya guru-guru sekolah. Guru-guru yang akan mengajar di sekolah. Itu pelajar sekolah rendah yang kita jemput. Ini karya saya sendirilah di pameran Belang di Pulau Pinang. Hari ini saya bersama dengan Raja Sariman, semua berdiskusi. Ini juga dengan seorang sahabat kita di Seri Iskandar Perak. Ini bahan buangan kita terbuang waste art. Bahan buangan bahan buangan Ini kayu-kayu pallet yang terbuang lah, yang macam dah kena makan anak-anak. Jadi saya binakan arca untuk pertandingan waste art di Shah Alam lah, Majlis Bandaran Shah Alam. Ibu Ruslan buat dah masuk pertandingan tu. Yang ini di UiTM Merbuk. Ini pun satu pertandingan juga lah. Ya, okey. Maknanya pertandingan. Jadi, sebenarnya saya banyak memutikan. Ini pelancaran yang di IPG lah. Oleh pengarah Institut Perguruan Darul Aman. Okay. Pada peringkat awal macam tu, ramai yang tak dapat menerima arca. Ini saya kombinasi saya bersama dengan pemuisi pada saya hebat juga, Dr. Bun Yong Fu. Jadi saya interpret sajak-sajak beliau dalam konteks seni arca lah. Dan ini mendapat sambutan yang sangat baik juga daripada penonton lah, daripada khalayak. Ini di Pulau Pinang, menggunakan kayu juga. Oh sorry. Oh saya dah tercampur dengan gambar yang lain. Okey. Tak apa.
Jadi saya nak berbalik sikit Doktor tentang kualiti guru yang ada juga saya terbaca dalam Facebook tadi. Memang penting, macam Cikgu Harun beritahu, guru dalam konteks seni arca ni perlu memiliki skill-skill tertentu untuk membina, sama ada skill logam, skill kayu, skill anyaman. Kalau menghadapi masalah, kita bagi saya banyak jalan sekarang ni. Kita boleh membawa pakar-pakar daripada kraft tangan ke sekolah, kita buat in-house dan berbagai-bagai cara lagi. Panggil pelajar-pelajar, graduan universiti yang bidang major sculpture untuk datang ke sekolah. So banyak cara sebenarnya untuk kita sama-sama berganding bahu ke arah memertabatkan seni arca negara ni. Bagi saya tidak ada jalan yang negatif lah untuk kita bagi pandangan-pandangan yang menidakkan. Saya rasa masalah definisi dari segi berhala dan sebagainya itu boleh diatasi. Sebab mungkin peringkat awal melihat penemuan-penemuan arca ni banyak di pihak barat yang pelopori awalnya, sebab itu dikaitkan dengan berhala. Tapi dalam konteks jati diri Malaysia dan sebagainya dengan penuh dengan nilai budaya, kita boleh adaptasi nilai budaya kita, ukiran kita, seni batik kita dalam seni arca kita. Tidak ada masalah. Sebab dalam pengalaman saya bersama dengan pelajar di sekolah menengah sekalipun, kita pernah dapat soalan-soalan di peringkat SPM kan, soalan tentang kraft tangan dan sebagainya. Dan ramai pelajar begitu berminat untuk ambil tajuk yang berkaitan dengan seni arca ni. Jadi kita bimbinglah sampai mereka berjaya menyiapkan folio dan mendapat markah yang baik. Dan satu lagi isu yang saya cuba nak ketengahkan, pernah ditanya oleh sahabat, mengapa di sekolah-sekolah menengah terutamanya memberi ruang hanya kepada pelajar-pelajar yang kelasnya agak ke belakang berbanding dengan kelas-kelas sains. Ada pengetua yang telah menetapkan bahawa pelajar sains tidak boleh ambil pendidikan seni. Dan kami pernah memecah kebentuan. Apabila ada seorang pelajar membuat surat rasmi bersama warisnya memohon untuk mengambil seni. Pelajar ini bidang sains. Tapi maknanya dia belajar di luar waktu. Waktu rehat dia datang jumpa guru seni dan dibimbing dan akhirnya pelajar ini mendapat A+ dalam PSB sekolah peringkat 3/5. Dan ini menjadi satu pada saya pemikiran yang patut diubah. Tu ruang, kalau pelajar sains mengambil seni, maknanya kreativiti tu sangat hebat. Dia gabungkan unsur sains, unsur teknikal selain daripada unsur seni halus itu. Itu yang saya dapat kongsikan. Ya. Terima kasih. Okay, interesting. Saya setuju lah dengan pandangan Cik Sofyan. Kita boleh buat in-house. Even saya terfikir arca-arca yang dibuat oleh student di sekolah Haji Harun tu sebenarnya satu proses yang baik kan. Satu kempen jadi dikatakan, yang kedua pertandingan Mungkin kita juga boleh adakan wujudan pertandingan di sekolah-sekolah contohnya kan. Pertandingan mereka bentuk tak semestinya besar. Tapi konsep 3 dimensi tu yang kita nak kenalkan kepada pelajar-pelajar supaya berminat Kita kalau itu Dr. Jenari kata it's very important, bukanlah semestinya kita bentuk arca je. Saya setuju sangatlah dengan perkara-perkara tu Saya tengok Cik Usop, Cikgu Roslan dan Cikgu Azlan ni, Cik Haji Harun kan, melalui pertandingan sendiri dapat polish kita punya skill kan. So mungkin di sekolah kita boleh, untuk masyarakat di luar boleh anjurkanlah perkara yang begitu. Cik Azlan, Cikgu Azlan, saya nak sedikit lagi. Saya lihat Cikgu Azlan perkembangannya cuba membina pemahaman seni ni di peringkat yang paling rendah. Saya lihat art gang saya nak sikit review pasal art gang. Ada tak ciri-ciri art gang ni mengambil kira lah permasalahan 3 dimensi dalam dia punya aktiviti tu. Art gang ni saya rasa bukan untuk budak sekolah aja kan, dia umum kan? Ya, umum. Art gang tu sebenarnya memang bukan untuk budak sekolah, sebenarnya lebih pada untuk semualah. Sebab kalau nak cakap tentang seni ni, yang berminat, yang tak berpeluang belajar, bukan setakat budak sekolah, malah ada yang lepas sekolah pun tak berpeluang. Malah pengalaman saya, selepas saya buat pameran art gang kali pertama, ada seorang tu, dia ni doktor. Dia gembira sangat dapat sertai pameran art gang tu, sebab dia kata masa dia sekolah dulu, ibu bapa dia tak bagi dia peluang untuk buat seni. Jadi bila dia join pameran art gang tu, kira dia dapat dedahkanlah diri dia dalam bidang tu. Tapi sebenarnya pada saya sekolah rendah, isu sama ada, sebab tadi saya tengok ada siapa ni apa tadi, cakap tentang nak lahirkan ramai pelukis.
di sekolah, semak Aziz, balik kurikulum. sahabat kita Aziz. Kena semak balik objektif pendidikan seni visual di sekolah. Lucu jika kita menganggap nak lahirkan pelukis yang ramai. Kalau dalam konteks sekolah rendah, kita tak bercakap dengan apa tentang nak lahirkan pelukis, nak lahirkan pengacar, tetapi bercerita tentang apa pentingnya seni tu. Pertamanya untuk kognitif. Kalau kita belajar tentang kecerdasan pelbagai, salah satu daripada kecerdasan pelbagai tu ialah kemahiran spiritual, kan? Ruang. Maksudnya dia kemampuan murid memperkatakan tentang ruang. Boleh mengimajinasi berkaitan dengan ruang. Jadi benda-benda tu, kemahiran tu yang perlu ada pada murid. Dari segi kognitif, kalau sekolah rendah ni, antara cabaran yang biasa cikgu hadapi adalah berkaitan dengan masalah psikomotor. Ialah macam saya cakap tadi, dia nak pegang, dia nak mengetuk pun kadang-kadang dia tak pandai, kan? Nak menggunting tak boleh, tak mahir ketar-ketar tangan, sampai dah jam 6 pun gunting masih tak dapat nak lurus. Jadi benda-benda ni antaranya yang diberi penekanan. Jadi kalau cakap nak lahirkan pelukis, saya rasa itu bukan objektif yang utama dalam sistem pendidikan. Contohnya lah, saya selalu cakap dengan mak bapak, kalau anak nak jadi pakar bedah, kalau dia tak pandai seni, maksudnya kerjanya kasar, dia akan jahit perut pesakit dia yang dibedah tu dengan macam lipan bara jahitan dia tu. Tapi kalau dia ada kemahiran seni yang halus, dia teliti, dia halus, dia akan jahit dengan kemas, dengan halus, dengan cantik, dan pesakit dia pun rasa lebih rasa dihargai dengan cara itulah. Jadi seni tu bukan hanya untuk melahirkan pelukis, tapi untuk dia menjadi seseorang yang lebih baik. Itu yang saya selalu cakap dengan anak murid saya lah. Kalau dia nak jadi seorang engineer, nak jadi seorang yang pereka apa-apa. Kalau contohnya lah, kalau dia doktor, kalau dia tak dapat nak mengimaginasikan otot dekat mana, tulang dekat mana, sedangkan benda tu berkaitan dengan visual, kan? Jadi seni ni bukan hanya konteks nak cakap tentang jadi pelukis, jadi pengacar. Saya tak bersetuju betul lah tentang tu. Jangan takut lah, jangan takut untuk lahirkan anak sebagai seorang pelukis dan sebagainya. Saya sajalah. Baik, ada satu lagi isu ni, mungkin saya naikkan, cuba boleh tengok oleh panel, subjek seni tidak diberi perhatian serius di sekolah sebab tersuka. Ini satu segmen juga, tapi tadi kita dah lihat ahli panel kita menyatakan ianya tidak begitulah. Mungkin ada setengah sekolah, macam saya katakan kat Malaysia ni, sekolah menengah je 7,000 kan, sekolah rendah ada 2, 3, 4,000 kan. Jadi mungkin ada juga setengah sekolah yang lacking tentang inilah. So saya nak berbalik pada Cikgu Roslan. Ini kan satu isu lagi. Saya tak ambil dari komen, cuma saya nak tanya macam mana kalau di sekolah menengah tu kurikulum dia kurikulum pengajaran seni tu dia tidak menjurus kepada seni halus saja. Kalau kita lihat dia ada seni reka lanskapnya, ada industri desainnya, ada beberapa bidang, ada kraft tangan kalau kita lihat kan. So banyak dalam satu set kurikulum tu. So pandangan Cikgu Roslan sendiri, adakah ini membantu dalam perkembangan seni visual itu sendiri ataupun archive sendiri? Sebab di kuarter ni tak cukup masa nak mengajar. Akhirnya nanti mengajar berpilih-pilih begitu. Kan? Nanti keluar soalan sculpture lah, baru buat sculpture. Masa tak cukup. Macam mana Cikgu Roslan? Ya, apa yang saya lihat lah, kandungan seni visual di sekolah menengah ni memang banyak lah macam yang Doktor katakan tadi. Merangkumi bahagian seni reka, kraft, catatan, seni halus. Dia merangkumi banyak perkara yang nak diselesaikan dalam masa 2 tahun. Itu tingkatan 4, tingkatan 5. Ataupun tingkatan 1, 2, 3, tapi di situ dia tidak ada penilaian, maknanya tidak ada pemeriksaan. So itu yang jadi pelajar-pelajar kurang nak mengambil perhatian sangat, nak mengambil berat sangat. Tetapi apabila sampai tingkatan 4, tingkatan 5, benda tu makin mengasak dia. Dia menjadi satu subjek yang banyak tajuk, walaupun hampir sama tajuk-tajuk itu, topik-topik itu, tapi dia melalui pemeringkatan yang bertambah sukar. Jadi di hujungnya di tingkatan 5 dia akan menghadapi peperiksaan seni visual, teori seni kertas 1 dan juga
kerja kertas dua, painting ataupun menggambar lah, dan kertas 3 iaitu kerja kursus. Jadi kadang-kadang ini cakap terus terang kan, kadang-kadang ada kita yang mengambil soalan yang terpilih tadi, bab atau topik yang terpilih yang kemungkinannya dia keluar dalam bidang peperiksaan. So matlamat kita untuk nak menjadikan pelajar ini celik seni tidak kesampaian kalau macam tu. Mana boleh yang dalam sukatan pelajaran itu yang terkandung di dalam itu, yang saya katakan di awal tadi dia sangat penting. Kalau tak penting dia tidak masuk dan kita akan abaikan dia kerana dia mungkin tajuk yang tidak keluar dalam peperiksaan. Ada mungkin juga orang menganggap masa tingkatan 1, 2, 3 dia tidak penting arca ni. Kenapa? Satu, guru-guru itu tidak boleh nak mengarca sendiri. Dia pun tak tahu konsep ruang apa semua tu nak dijelaskan dengan lebih lanjut. Manakala sampai ke tingkatan 5, memang teraba-raba lah pelajar ni tadi berjumpa satu benda yang seolah mereka baru. Sedangkan di tingkatan 5, arca pada kertas yang 3, kerja kursus, biasanya akan ada di situ. Akan ada. Dan dia kalau di sekolah saya lah dulu, dia menjadi satu soalan yang memang kita nanti-nantikan. Pernah saya mengajar di satu sekolah di sekolah agama, sekolah Arab Bugis ya, di Tampuk. Pelajar yang mengambil peperiksaan itu seramai 22 calon di sekolah swasta. Saya memfokuskan untuk mengambil seni arca tadi dan mereka skor A semua kecuali satu saja yang B. Begitu sebab pada arca ini kita melihat dia banyak kemahiran yang akan diuji di situ. Kalau painting mungkin dia sekadar melakar dan mewarna, tetapi dari segi arca tidak. Dia banyak bidang yang akan disentuh di situ. So markahnya akan dapat skor tinggi di situ. So inilah sepatutnya yang guru-guru perlu tahu. Dan dia tidak mengabaikan pembelajaran dan pengajaran topik arca ini sejak daripada tingkatan 1 lagi. Sebab dia akan diuji apabila mereka berada di tingkatan 4 dan 5. Mungkin sahabat-sahabat lain yang boleh menambah. Ya, okey. Saya nak pergi kepada Cik Sok. Tadi Cikgu Fran kata ada setengah-setengah guru ni pengajar berpilih-pilih itu. So boleh bagi pandangan sikit macam mana? Kalau dari segi di IPT, adakah kurikulum yang berlaku seperti di sekolah? Okey, baik. Saya setuju dengan Cikgu Ruslan sebab saya pun pernah mengajar di sekolah kan sebelum saya ke IPG. Dan apa yang berlaku dalam tempoh masa kita bersama panitia daerah dan sebagainya, dan kita banyak buat in-house training bersama peringkat daerah dan negeri. Dan kita jumpa macam tu lah, guru-guru dia mengadu, kadang-kadang dia mengadu dia tak mahir dan dia sendiri dia mengakui bahawa dia tak pandai drawing, dia tak pandai membentuk, membina dan sebagainya. Dan kita kadang-kadang kita tidaklah menuding jari terus ke arah guru, maka kita ajak dia bersama dalam bengkel-bengkel yang kita wujudkan. Sekurang-kurangnya dia dapat kemahiran yang boleh dia sampaikan kepada pelajar dia di sekolah. Dan pengalaman saya sendiri ada pentinglah dan kita dedah lebih awal pada pelajar walaupun dia di peringkat tingkatan 1. Mungkin peringkat awal kita bagi dia main dengan kertas-kertas buangan atau dengan tin-tin yang disusun dari situ kita bercakap lah sedikit demi sedikit tentang unsur seni dan prinsip rekaan yang perlu ada pada sesebuah arca. Dan ini mereka akan bentuk dan mereka akan sama-sama berbahas tentang projek-projek yang mereka buat. Walaupun bahan tu bahan-bahan murah. Saya terjumpa di belakang rumah, botol-botol dan sebagainya. Datang ke sekolah, bawa dan mereka akan menyusun dahulu, kemudian berbincang tentang ruang, berbincang dengan jalinan. Dan akhirnya mereka boleh melakar dan membina satu arca yang baik. Ini proses-proses pembelajaran ini sebenarnya tidak ada kesudahan. So ada juga pelajar yang berfikiran di luar kotak. Bila kita bagi soalan untuk buat huruf A yang biasa, huruf A biasa yang tajam di atas. Tapi dia terbalikkan huruf A tu, dia kata cikgu boleh tak kita buat A ni terbalik dalam arca ini. Dan pemikiran-pemikiran macam ini saya rasa patut kita kembangkan lah di peringkat sekolah. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju dengan Cik Usop tu kita kadang-kadang mengawal budak ni sampai budak buat ni salah kan. Buat tak pakai warna pun dia katakan salah, contohlah So saya fikir untuk sahabat-sahabat FB semua, hari ni saya memang sengaja lebihkan waktu kita
Kalau biasanya lebih kurang 5 minit atau 1 jam, tapi hari ini saya lanjutkan sedikit sebab kita ada panel yang lebih dan juga isu ini agak hangat. Kalau kita lihat sini, saya cuba naikkan sikit ni mungkin pandangan Cikgu Amin dari Taiping kot, dia mengajar tingkatan 6 juga. Dia kata guru-guru seni di sekolah menengah sekarang hanya tertumpu kepada pemegang ijazah pendidikan dari UPSI dan Fakulti Pendidikan UiTM saja. Maknanya tiada lagi lepasan fine art dari USM macam Cikgu Supri atau ITM macam Cikgu Harun dan sebagainya. So this is satu pandangan daripada Cikgu Amin ialah kita dah ada UPSI, kita dah ada UiTM yang buat pendidikan art dan saya mungkin atau bersetuju sebab apa yang berlaku mungkin mereka ni keluar untuk mengajar tetapi tidak praktis saya kata tadi. Kalau ada guru-guru yang seperti Cikgu Yusuf, Cik Azlan, Cikgu Harun dan Cikgu Roslan sendiri yang bukan sekadar mengajar tapi dibuat kan, praktis dan mengajar, maknanya dia lebih selari dan mudah. So itu mungkin pandangan yang disampaikan oleh Cik Amin lah. So okey, saya fikir kita pergi ke pusingan akhir lah kalau panjang sangat penanti orang muak juga kan. Saya yakin banyak soalan-soalan yang mungkin kita tak sempat nak jawab atau nak tengok. Nanti ada di panel boleh respon lah secara tag dengan mereka ni Cuma satu saya nak tanya sebelum rumusan, apa pandangan kalau kita kata sekarang saya lihat ini visual tak semua semua level belajar begitu ke? Saya tak pasti. Adakah ia di satu mata pelajaran wajib? Maksud saya tanya. Ini visual ni. Cikgu Azlan ni mana? Adakah ia satu mata pelajaran wajib? Semua budak kena belajar art ke macam mana di sekolah? Okey. Sekarang. Kalau di sekolah rendah, seni adalah mata pelajaran kalau untuk peruntukan kewangan, dia termasuk dalam peruntukan wajib. Maksudnya kerajaan peruntukan untuk seni, dia ada peruntukan wajib khas untuk seni dan juga kemahiran hidup. Dia tak kongsi dengan subjek-subjek lain. Maksudnya kerajaan peruntukan yang khusus untuk seni saja. Sekolah rendah maknanya dari 1 sampai darjah 6 tu wajib belajar art gitu. Ya, wajib. Dan kalau sebelum ni ada usaha untuk jadikan pendidikan seni tu pada pendidikan kesenian, gabung seni, pendidikan seni dan juga muzik. Jadi masa tu saya dengar lah ada ura-ura supaya muzik setengah jam, seni visual setengah jam. Tapi alhamdulillah seni visual kekal 1 jam untuk sekolah rendah. Jadi kat situ nampak memang wajib setiap minggu belajar. Okey, baik. Saya nak tahu tu je. Sekolah menengah macam mana? Cikgu Roslan ataupun Cikgu Yusuf? Adakah semua tingkatan 1 sampai 5 wajib belajar art? Seperti belajar bahasa Indonesia. Bagi saya lah. Kalau saya akan mewajibkan, kena wajib belajar art ni. Sebab apa? Sebabnya kalau kita lihat di sekeliling kita kan, apa benda yang tidak ada kaitan dengan seni? Baju kita, kereta kita, reka bentuk bangunan, reka bentuk kereta, semua berkaitan dengan seni. So dia kewajaran untuk wajib itu memang betul lah. Tidak ada dalam kehidupan kita ini yang boleh dipisahkan dengan seni. Betul itu Cik Yusuf? Ya, saya setuju sebab memanglah isu seni itu dipandang remeh ni memang ada daripada dulu lagi kan. Ada sangat-sangat bukan semua lah. Ada pengetua yang sangat minat, ada pengetua yang sangat berminat dengan seni, yang mengadakan sudut-sudut di sekolah dan menjadi bahan rujuk pula kepada sekolah-sekolah lain datang melawat dan sebagainya. Dan ini saya rasa sangat baik. Dan perkembangan macam tadi kan, saya lihat seni ni bagi saya bukanlah untuk orang yang berjiwa seni saja, sebab kita bukan macam kita dah bincang awal tadi, bukan nak berlatih semua orang jadi pelukis dan berkarya. Setidaknya dia memahami unsur seni dan percetakan, dia menghargai, memberi, tahu menilai yang mana. Dan kalau kita bincang tentang kecantikan tu sendiri, berbagai-bagai, ada orang hitam kata cantik, ada orang kata putih cantik, dan ini sangat subjektif. Dan saya rasa pengetahuan, ada pernah seorang doktor, dia penempah satu lukisan, dia kata cuba anda buat pada saya kukuh kelapa lama, kemudian lesung tumbuk dan juga cili besar merah di tepi itu. Saya teringat zaman mak saya suruh saya menumbuk cabai, menumbuk cili ya. Dan ini pada saya satu nostalgia yang sangat hebat pada seorang doktor. Doktor ni
doktor bedah, doktor gigi dan sebagainya, mereka ni sangat minat tentang seni. Dan ini yang kita perlu ubah paradigma ni, cara pemikiran tu. Itu yang saya dapat bagilah pandangan. Ya. Jarun hilang balik. Saya mau nak tanya Jarun So saya fikir kalau saya fikir adalah wajib, walaupun tak wajib periksa tapi wajib belajar. Teman-teman saya dulu belajar semua kan. Kau sastra ke sains ke belajar. It's very important. Sebab kata kita mungkin boleh cikgu Kanda kan bahawa belajar ni untuk belajar kehidupan sebenarnya kan. Bukan belajar pasal aja pelukis dan sebagainya. Itu saya sangat setuju. Haji Harun. Sikit Haji Harun. Ada pandangan Haji Harun? Sebelum kita rumus, tak dengar. Biar Haji Harun dengar. Haji Harun, halo Haji Harun. Kita dah penghujung rancangan ni tuan-tuan dan puan-puan. Borak Arca pada malam ni saya lanjutkan lebih kurang pukul 10.30. Setengah jam terlewat ataupun memang saya lewatkan setengah jam. So saya fikir isu asalnya Arca di sekolah tapi sebenarnya saya rangkumkan keseluruhan seni visual itulah ya. So saya fikir pelbagai input yang telah dikongsi oleh keempat-empat panel pada malam ini ya. Secara keseluruhannya kita boleh simpulkan bahawa Arca ini ataupun seni visual ini sepatutnya peningkatannya berlaku ya. Kita tidak mahu melihat ia semakin mundur ke belakang tapi seperti yang dinyatakan oleh Cikgu Azlan sendiri di sekolah rendah sebenarnya telah ada kurikulum itu telah ada di sekolah menengah apatah lagi dan di IPG yang di tingkatan 6 apatah lagi ada. Cuma permasalahan yang sering berlaku ialah sejauh mana pelaksanaannya Bila kita laksanakan ni mungkin ada problem-problem tertentu macam saya katakan oleh kajian-kajian mereka tadi ni dikatakan ada 2-3 perkara lah yang menyebabkan kekangan-kekangan yang menyebabkan pembelajaran seni visual itu agak terencat di sekolah. So mungkin sedikit seorang 1 minit atau 2 minit untuk buat rumusan tentang topik kita pada malam ini. Silakan. Saya mula dengan Cikgu Roslan dulu, tolong. Okey, kalau kita makan, kita boleh melupakan sementara gadget, handset yang kita tak boleh tinggal tidur pun kadang-kadang kita terbawa-bawa. Tetapi tidak untuk seni. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau kita tengah makan tadi tu, pada pinggan ada seni. Pada masakan ada seni. Pada cawan ada seni. Pada alas meja ada seni. So reka bentuk, perabot, macam-macam lagi mesti berkaitan dengan seni. Begitu sekali kepentingan seni dalam kehidupan kita. So kenapa kita katakan dia tidak penting? Dan seni itu seni dan kehidupan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Kata P. Ramlee, irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Jika dipisahkan irama, maka cacatlah lagu. Oh yo, sastra. Jadi seni itu indah dan Tuhan mencintai keindahan. Betul. Terima kasih. Okey, baik. Cikgu Azlan, silakan rumus sikit. Kalau kita lihat kanak-kanak daripada peringkat umur 1 tahun, dia dah mula pegang pensel. Dia pegang pensel dan bila dia letak mata pensel tu di dinding ataupun daripada kertas, dia tidak akan mengangkat. Dia putar, dia bersambung-sambung. Itu adalah proses psikomotor yang dia berlaku lah. Kemudian bila umur dia naik ke 3, 4, 5 tahun, dia dah mula buat bulat, kan, 3 segi, bentuk-bentuk yang ada makna. Kemudian dia mula sampai satu tahap mula nak ke arah realis pada umur dia dalam lingkungan 10, 11, 12 tahun. Nak sama macam apa dia lihat. Jadi maksudnya proses pembelajaran berlaku dalam kehidupan dia seiring dengan peringkat umur. Jadi kalau kata seni tu tak penting, secara semula jadinya dia berlaku. Dia berlaku dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan bila dia meningkat dewasa, dia memilih warna baju pun dia sesuaikan dengan seluar dia dan sebagainya. Jadi secara asasnya di sekolah juga ada 3 domain. Pada saya lah sebagai seorang guru seni, yang selalu saya tekankan dalam PDPC saya, selain pada matlamat ataupun objektif pelajaran, 3 perkara. Pertama, domain kognitif, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan unsur seni dan prinsip reka dan sebagainya lah, tema, apa teknik-teknik dan sebagainya. Keduanya, domain
psikomotor. Macam mana nak menjadikan pelajar tu, kanak-kanak ni dia guna panca indera psikomotor halus ini dengan matang. Maksudnya berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, dia berkaitan dengan domain asertif, kepuasan. Bila buat sesuatu tu, dia mampu menunjuk pada orang dan orang lain menghargai. Yang pertama dia tunjuk, dia menghargai orang dia dan orang lain juga boleh menghargai. Menimbulkan kepuasan, asertif, dalaman. Jadi pada saya, itulah penting seni yang mana akan membawa dia sampailah dewasa menjadi seorang insan yang seimbang. Itu pada saya lah. Okey, terima kasih Cik Azlan. Saya nak pergi kepada Ajarul dulu, takut dia putus. Cik Usop last sekali. Ajarul, bila sedia beri rumusan ringkas? Ajarul? Saya takut dia putus lagi. Halo Ajarul? Dia boleh baca tak ni? Okey, Cik Usop. Saya pergi Cik Usop. Okey, baik. Terima kasih Doktor dan sahabat-sahabat. Saya cuma ada satu ya. Ialah isu ni sudah lama sebenarnya saya simpan. Dia begini, kita buat pameran dan kita cuba mengajak khalayak untuk mendekati seni visual lah kan. Tapi jawapan yang kita terima tu agak sinis dan juga saya rasa tak sepatutnya jawapan tu dibagikan. Bila kita bagi kad jemputan tu, dia on the spot dia terus jawab, saya bukan orang seni. Sebenarnya saya tak perlu hadir. Saya rasa ayat ni sangat berbisa lah pada orang seni dan kita tak marah dia sebab mungkin kita tahu bahawa latar belakang dia mungkin tak sampai kepada tahap yang kita ajak dia ke pameran tu. Dan pada saya disiplin ilmu ni perlu merentas dan saling berlapang dada macam kita bincang awal dulu. Sekarang ni kalau kita tengok seni arca tu begitu hebat dengan kinetiknya, dengan gabungan sains, dengan gabungan teknologinya, dengan gabungan dengan kombinasi komputer dan sebagainya. Dan ada juga interaktif sculpture. Dan saya rasa ini pemikiran ni perlu diubah lah. Maksudnya paradigma, pandangan-pandangan yang negatif, pandangan-pandangan yang menidakkan satu disiplin ilmu tu saya rasa perlu dikikis dalam kalangan masyarakat. Masyarakat perlu lebih terbuka sama ada dalam kalangan akademik ataupun bukan akademik. So, itu saya dari saya dan sama-sama lah memberi sokongan kepada penemuan-penemuan baru walaupun tidak seberapa penemuan itu. Tapi kita andaikan bahawa penemuan itu satu usaha kreatif yang perlu ada dalam seni visual. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Usop ya. Cik Azlan dan Ustaz, saya masih menanti Cik Arun untuk dirumuskan sedikit rugi juga tak ada rumusan dari Ajarun. So tuan-tuan dan puan-puan, saya terlupa nak maklumkan dari Borak Arca episod 6 ni masih ditaja oleh Halo Telco. Cik Heri Arham mungkin kurang sihat malam ni. Halo Telco antara penaja untuk beberapa episod episod hari ini juga ditaja oleh Halo. Terima kasih sekali lagi kepada Halo Telco yang diusahakan oleh Heri Arham ni So saya fikir nampak malang sedikit Jarul tak dapat masuk dalam kita punya skrin ni kerana gangguan-gangguan teknikal lagi, tapi saya fikir banyak juga input yang telah diberi tadi oleh Jarul dan saya fikir tuan-tuan dan puan-puan semua cukup sekadar ni untuk malam ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat ahli panel yang ada dapat sudi Politik Susah, Cik Nur Azan Ahmad, Cik Rostan Idris Cikgu Haji Harun Mokhtar, keempat mereka ni merupakan figura-figura yang aktif dalam dunia seni tempatan dan juga dalam waktu yang sama menjadi tenaga pengajar di sekolah dan di pengajian tinggi IPG Saya harap input-input yang telah diberi ini dapat dikongsi bersama dengan rakan-rakan di luar sana. Saya yakin dan pasti pembicaraan hari ini, Borak Arca ini mungkin tidak dapat memuaskan hati semua orang, tapi sekurang-kurangnya setidak-tidaknya kami dah bawakan orang-orang ataupun figur-figur yang boleh berbicara secara langsung dari daftar. Saya nak cuba Haji Harun sekali lagi. Sila Haji Harun kalau ada ni. Haji Harun rumuskan sedikit. Haji Harun. Haji Harun. Haji Harun. Oh, hilang lagi. Haji Harun. Sangkut
Allah Akbar. Ya, Dah malam suara tahun baru langsung. kan. Ajarun boleh dengar? Lemah. Ajarun? Ajarun, kalau boleh sila sikit cakap. Okey, nampak gayanya tak ada rezeki lah Cik Usong Okey lah, tak ada rezeki kita nak cakap akhir dengan Ajarun, mungkin nanti kita cakap di belakang lah. So, terima kasih sekali lagi. Tapi ada Habis dah. gerakan. Ajarun, Tu. Tak ada. Ajarun, cakap. Dah. Okey, tak apa. Ya. So, terima kasih sekali lagi kepada empat panel dan kita akan mungkin berjumpa dalam siri borak Aceh yang lain dengan isu-isu yang lain. Ada lagi 4-5 isu yang akan datang Saya akan bawakan beberapa orang-orang panel dari industri yang berbeza kolektor yang akan datang. Saya akan bawakan pengacara-pengacara yang menghasilkan restorasi, seterusnya kolektor dan juga para budayawan lah. So kita berjumpa di siaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.